أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Maksudnya, apa sebabnya Nabi Nuh berkata, menyambung ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, apa sebabnya kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat, dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya, serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kemudian Ia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihisab dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Kita sambung ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya dengan mengemukakan hujah-hujah yang kuat menggunakan akal dan supaya menggunakan panca indera, melihat diri sendiri dan melihat alam sekeliling, yang menjadi tanda wujudnya Allah, tanda kekuasaan dan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apalah kamu ni tidak rasa takut sedikit pun? Itu tafsirnya. La tarjuna ay la takhafuna lillah. Kamu tidak rasa takut melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Sekiranya kamu melawan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menerima hukuman daripadanya. Sekiranya kamu beriman dan mentaati Allah, Allah mengurniakan kepada kamu nikmat yang melimpah ruah. Para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat ini dengan maksud, adakah kamu tidak rasa takut? Kamu tidak mengharapkan daripada Allah sesuatu yang sangat besar sekiranya kamu beriman? Allah yang mempunyai kebesaran. Sekiranya kamu beriman, kamu percaya, kamu ikut, kamu dapat kurnia yang tidak terhingga.
Sebaliknya, jaga. Kalau kamu lawan Allah Ta'ala, hukuman juga tidak terhingga. Kamu tak rasa gerun ke? Tak ingat ke perkara yang boleh berlaku bila-bila masa? Wa qad khalaqakum atwara. Lihat pada diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, adakah kamu tidak melihat? Sesungguhnya dia telah menciptakan kamu mengikut peringkat-peringkat. Peringkat air mani. Campuran air mani lelaki dan perempuan, suami isteri. Menjadi darah beku. Menjadi daging. Menjadi tubuh. Dibentuk anggota-anggotanya. Tulang orat. Aliran darahnya. Dan diberi roh. Hidup, dikurniakan akal. Panca indera. Setelah dilahirkan ke dunia, bermula berbayi, kemudian jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang muda, jadi dewasa. Lepas dewasa tua, lepas tua nyanyuk. Mudah tengok ke? Di mana kedudukan kamu? Kamu ni bukannya gagah sangat, ada kuasa sangat. Tengok diri kamu. Pada diri kamu menjadi dalil, menjadi bukti adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia saja, yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang tidak ada bandingan dan tandingan, mencipta 7 petala langit berlapis-lapis. Masa ayat Quran ini diturunkan, tak ada lagi kecanggihan ilmu sebagaimana yang ada pada hari ini. Hari ini manusia dapat mengesan, bukan sahaja di bumi, dapat mengesan angkasa lepas. Yang terlalu nipis dapat dikesannya. Banyak lagi perkara yang tak diketahui. Ahli-ahli sains angkasa lepas mengakui langit ini ada lapisan dia. Quran mengatakan 7 lapis langit, 7 petala langit. Banyak kajian-kajian sains angkasa lepas yang dulunya bercanggah dengan Quran, dengan alat-alat moden, betul macam Quran kata. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dulu banyak ahli sains mengatakan matahari senyap, tak bergerak langsung. Yang bergeraknya bumi, bintang duduk keliling dia. Hari ini ada alat dapat mengesan matahari juga beredar. Betul sebagaimana Quran kata. Ini menandakan Quran daripada Allah, mukjizat ilmu. Dan menandakan 7 petala langit adalah dalil bagi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan segala isinya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah Taala melalui Rasul Nuh alaihi salam mengemukakan perkara yang dapat mereka nampak, yang dapat mereka lihat ada atas kepala mereka di langit. Allah menjadikan bulan yang dapat kamu lihat. Bulan yang terletak di langit itu mempunyai cahaya. Ada cahaya. Bukan lampu cahaya. Cahaya yang dapat menjadi isyarat. Kita duduk di tepi laut ni boleh dapat isyarat. Sebagai contoh, orang tua-tua, kalau bulan besar, pasang besar. Bulan separuh jadi pasang 2. Bulan kecil, pasang besar balik. Kadang-kadang boleh buat ukuran. Masa bulan kecil, mudah hujan lebat. Kalau banjir, banjir besar. Kalau bulan besar, payah hujan lebat. Kalau banjir, banjir tak besar. Di mana pada bulan ada cahaya. Cahaya yang memberi isyarat.
menunjukkan ada hubungan di antara bumi dengan langit. Bukan saja menjadi dalil kekuasaan Allah, kurnia Allah pada kita. Termasuk bulan yang berubah dari satu masa ke satu masa. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urdunil qadim. Dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya, sehingga bulan kembali daripada bulan purnama jadi bulan sabit, macam seludang yang melengkung. Menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ja'ala syamsa siraja, dan dia menjadikan matahari sebagai lampu. Sirat, lampu yang menyuluh. Bila tubik matahari, kalau habis lampu elektrik. Kalau lampu elektrik, spotlight kalau habis, tak boleh lawan. Matahari adalah ciptaan Allah secara langsung. Lampu ni Allah Ta'ala beri ilmu sikit pada manusia. Lampu boleh ubah, bulan dan matahari tak boleh ubah. Bulan matahari tak boleh alih, tak boleh ubah. Tak ada kuasa besar dunia yang boleh ubah bulan dan matahari. Begitulah benda yang Allah Ta'ala tetap tak boleh ubah. Halal haram tak boleh ubah. Halal haram, hukum yang dinahkan dalam Quran, Tuhan tetapkan rakaat-rakaat semayang dengan Nabi aja. Ini yang ditetapkan secara qat'iyat. Ini tak boleh diubah, tak boleh pindah. Begitulah contohnya dalil ala ayat yang dapat dilihat, al ayatul manzurah, ayat yang dapat dilihat tak boleh ubah, al ayatul maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca yang dinah tak boleh ubah. Ini menjadi tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ubah, kita menyanggah peraturan alam, menyanggah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia zaman Nabi Nuh tak siapa lagi nak mikir begitu. Cukuplah masa itu dengan Nabi Nuh kata, Tuhan jadikan matahari sebagai lampu kepada kamu yang terang benderang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menjadikan pertumbuhan kamu daripada bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ada ulama yang menafsirkan dengan kejadian manusia sendiri. Bermula dengan Nabi Adam AS, dijadikan daripada tanah. Tuhan jadikan Adam daripada tanah. Dengan kuasa Allah Ta'ala, tanah yang dibentuk itu ditiup roh, dikurniakan kehidupan, ada akal. Ini kekuasaan Allah. Dilahirkan daripadanya zuriat. Walaupun manusia selepasnya daripada mani, lelaki dan perempuan. Mani ini daripada zat-zat yang kita makan, makanan-makanan yang kita makan daripada bumi juga. Begitulah segala rezeki yang menjadi sumber kemudahan kehidupan kita di atas dunia, Tuhan tumbuhkan di bumi ini. Sama ada pohon kayu yang dapat kita lihat dengan dekat, termasuklah petroleum, gas dan sebagainya. Saintis mengatakan ini daripada bahan-bahan yang ada di laut yang kambuh, yang ditimbus macam-macam bangkai, macam-macam kerang, macam-macam jenis, ditimbus lama-lama jadi gas, jadi petrol, jadi macam-macam. Tuhan jadikan tumbuh-tumbuhan di bumi memberi manfaat kepada manusia. Summa yu'idukum fiha, kemudian Tuhan kembalikan kamu kepadanya. Tuhan tak jadi dengan kamu tetap mati. Mati kambuh dalam tanah. Dalam perut you pun lepas dalam tanah juga akhirnya. Kemana sekalipun, mengikut adanya, kamu dikembalikan ke dalam bumi balik bila kamu meninggal dunia. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian dia mengeluarkan kamu bila kamu dibangkitkan semula. Dengan berlakunya hari kiamat, dihidupkan semula. Itu kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana rumput yang kering, pohon kayu yang kering oleh kemarau yang panjang, kebakaran jadi abu,
Dari aborigin turun hujan tumbuh balik. Turun hujan tumbuh balik. Bagaimana bangkai seekor bangkai yang mati. Daripada bangkai yang mati busuk, jadi berjuta ulat pula. Ini kekuasaan Allah. Inilah Allah yang akan menghidupkan kamu semula setelah kamu meninggal dunia. Rasul memberitahu tentang Allah, memberitahu tentang adanya hari kiamat. Ini dasar yang sama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh sehingga Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Hari kamu dibangkitkan semula, dihisap amalan kamu mengikut apa yang kamu amal daripada petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah dengan hukum syariat, akhlaknya, akidahnya dan segala-galanya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menciptakan untuk kamu bumi laksana hamparan. Tuhan jadikan bumi tempat kamu berpijak ni macam hamparan. Boleh buat rumah, boleh buat macam-macam. Bumi ni ligaknya, perjalanan dia. Kalau kita naik kapal terbang, laju pada kapal terbang lagi. Kalau kita pergi ke Mekah, daripada Kuala Lumpur sampai ke Jeddah 9 jam. 9 jam. Walaupun kita bertolak malam, sapanya malam juga. Kita tengok beza waktu dia tu menunjukkan lajunya perjalanan bumi ni. Tengok ada laju tu tak lekat duduk kita. Rebah jalan atas bumi. Tapi Tuhan jadikan bumi sebagai hamparan. Sebagai hamparan kepada kita. Para ulama kaji bumi mengatakan dalam perut bumi ni ada lautan api, ada lautan gas. Dalam perut bumi ada bateri rupanya Tuhan buat. Yang ada cocoh-cocoh main. Cocoh-cocoh main meletup bateri. Jadi ke bumi macam-macam, cocoh bateri, tebuk bateri. Manusia yang merosakkan. Yang buat punah. Bumi sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu berjalan di atas muka bumi itu. Melalui jalan-jalan yang luas. Jalan yang luas. Sama ada jalan di atas muka bumi. Boleh buat lebuh raya. Nak luas mana sila. Boleh buat lebuh raya. Nak selisih buah kereta. Boleh buat. Cukup bumi Tuhan buat ni. Ada ahli-ahli ekonomi mengatakan takut bumi tak cukup. Buat perancangan keluarga macam-macam. Jangan lahir ramai sangat. Dia nak tunjuk lebih pada Tuhan pula. Punah ranah habis. Tuhan dah atur semua. Bumi cukup untuk manusia. Ada kerajaan pula kedekut nak bagi tanah pada rakyat. Takut dah cukup tanah. Macam dia Tuhan pula. Padahal tanah berlambak lagi, bukit buka banyak lagi. Tuhan jadikan luas. Kita yang sempitkan. Beri rumah murah. Beri rumah murah, harga mahal juga, tak apalah. Sebuah rumah 2 bilik. Tak tahu anak mana, mana adik-beradik, lelaki puan mana. Takut dah cukup tanah. Ini perangai uduh. Perangai jahat. Tuhan jadikan bumi ni luas. Bukan saja jalan untuk tempat tinggal. Jalan dalam laut ada. Jalan atas udara ada. Atas udara juga berkait dengan tarikan bumi. Tak boleh lepas pada tarikan bumi kapal terbang tu. Lepas pada tarikan bumi kita tak boleh nyawa. Dayiqan harajan ka'annama sa'adu fis sama'. Tuhan sebut dalam ayat yang lain. Orang yang iman dia tahu betul macam dia naik tinggi lebih pada hak bumi, tak boleh menapah. Nabi Muhammad belajar sains mana? Di mana ilmu Nabi Muhammad belajar? Kalau naik tinggi lebih pada paras yang dibenarkan, manusia tak boleh menapah. Kapal terbang memberi isyarat kalau tinggi sangat dia akan buat keluar gas untuk bernapas. Beritahu. Quran dah beritahu. Nabi Muhammad belajar di mana? Mekah mana ada sekolah, mana ada universiti. Menandakan Quran adalah kitab mukjizat. Tak boleh lepas pada tarikan bumi. Tuhan jadikan bumi ini jalan yang terbentang luas untuk kamu nak pergi ke mana-mana. Itu ucapan Nabi Nuh alaihi salam.
yang disampaikan kepada kaumnya merupakan hujah-hujah supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang degil tetap degil juga. Hanya mereka yang Tuhan beri hidayah, yang tak sombong, yang tak takabur, Tuhan beri hidayah, dapat hidayah. Yang sombong macam iblis, iblis tu dia sombong. Bukan main iblis ni hebat. Para ulama sebut ditawan oleh malaikat, bawa ke langit, malaikat tarbiyah. Malaikat yang tarbiyah iblis ni hebat, malaikat tukang tarbiyah. Malaikat tak tahu dalam dada dia ada sifat takabur. Iblis tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Mereka yang tak dapat hidayah, mereka yang merasakan dirinya lebih pada orang, lupa pada Allah Ta'ala. Orang yang nak cari kebenaran, Tuhan beri hidayah. Di sini Tuhan tunjukkan bagaimana Nabi Nuh menerangkan kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah. Tetapi yang degil tetap degil juga. Walaupun mereka tengok Nabi Nuh ni daripada dilahirkan ke dunia. Hak tua-tua tu tengok Nabi Nuh dilahirkan ke dunia daripada kanak-kanak sampai dilantik menjadi rasul. Belum jadi rasul tu benar, amanah, akhlak mulia, cerdik. Mereka tengok dengan mata mereka. Kemudian diwahyukan. Nabi Nuh menyampaikan ucapan dia dengan bijak. Dengan bijak. Ucapan Nabi Nuh ni pula hebat. Macam tahu sains teknologi, mana tahu angka selepas. Mana masa tu mana ada teropong, ada apa. Menandakan Nabi yang dilantik oleh Allah mengajak manusia beriman kepada Allah, melihat dalil-dalil pada diri sendiri, pada kejadian langit dan bumi, sehingga beriman kepada Allah. Tujuannya orang beriman kepada Allah, tunjuk dalil-dalil, dalil-dalil yang mudah, jangan tunjuk dalil yang payah. Mengaji tauhid tak faham tauhid, siapa tua tak faham ubang. Mengaji dah tinggi, banyak kitab mengaji. Mengaji akidah tak faham. Ini kerana kita menyampaikan ilmu akidah dengan cara yang mudah. Tengok Nabi Nuh menyampaikan syarahan dia supaya orang percaya pada Tuhan. Mudah je. Tengok pada diri sendiri kejadianmu, tengok pada langit dan bumi. Ini dalil untuk percaya pada Allah Ta'ala. Kita ni main tanjizi qadim, tanjizi hadis, saluhi qadim, salih hadim, nak tanpa tak tahu. Akhirnya tak kenal Tuhan. Jadi punah habis. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Nuhun rabbi innahum 'asani wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Maksudnya Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut
Orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahi malaikat kerugian jua di akhirat. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Hanya penyembahan Wud, Suwa', Yaghus, Ya'uq serta Nasr. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan yang demikian, janganlah engkau wahai Tuhanku menambahi orang-orang yang zalim itu malaikat kesesatan jua. Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan dengan taufan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka masing-masing tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat memberikan pertolongan selain dari Allah. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan anak, malaikat yang berbuat dosa lagi kufur engkar. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dalam segala zaman. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim malaikat kebinasaan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan ceritanya dalam surah yang dibaca ini dengan menyebut doa Nabi Nuh alaihi salam yang menghadapi kaumnya yang terus degil, yang tegus melawan Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun mereka tengok sendiri Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang baik, seorang yang bijak. Semua akhlak yang baik ada pada diri Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun demikian mereka tak boleh terima. Mereka tak mau ikut ajakan Nabi Nuh alaihi salam, semata-mata kerana bercanggah dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya Nuh merayu kepada Allah. Qala Nuhun, berkatalah Nuh, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, mereka mendurhakaiku, terus melawan wahai Tuhan. Nuh mengharapkan kalau ayah tak beriman, anak dia beriman. Anak tak beriman, cucu beriman. Cucu tak beriman, cicit beriman. Sepanjang beratus tahun. Yang tak beriman tetap tak beriman juga siapa anak, cucu, cicit. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka diikuti oleh siapa sahaja yang tidaklah menambahkan harta dan anak, malaikat membawa kerugian dunia dan akhirat. Boleh harta pun punah dunia, punah akhirat. Boleh anak pun punah dunia, punah akhirat. Tidak ada faedah langsung wahai Tuhan. Mereka terus melawan, menentangku wahai Tuhan. Engkau beri kepada mereka harta-harta yang merugikan. Engkau beri kepada mereka zuriat keturunan yang merugikan. Tak ada faedah langsung. Wa makaru makran kubbara.
Dan mereka melakukan perancangan untuk menentang Nabi Nuh. Perancangan yang sejahat-jahatnya. Para ulama mengatakan di antaranya ialah orang-orang yang besar menggalakkan orang-orang yang menjadi pengikutnya supaya membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala tak izin. Nabi Nuh tak izin dibunuh oleh mereka. Dan berbagai-bagai cara mereka buat untuk menyakitkan Nabi Nuh alaihi salam dan menentang ajaran yang dibawa, walaupun ajaran itu benar, walaupun mereka tahu Nabi Nuh adalah benar. Berbagai-bagai cara dibuat. Dah lah tak masuk Islam, sekak pula orang nak masuk Islam. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kamu tinggal Tuhan-Tuhan kamu yang kamu puja ni. Wala tadarunna waddan, waddan ni nama Tuhan, jangan tinggal waddan. Wala suwa'an, suwa', yaghus, ya'uq, nasr, itu nama-nama Tuhan yang mereka puja dan mereka sembah. Para ulama mengatakan ini nama patung-patung, pada asalnya patung kepada ayah-ayah dan nenek moyang mereka yang mereka puja, yang dianggap baik, takut lupa, maka buat gambar, buat patung sebagai tugu peringatan. Lepas tu mereka digoda oleh iblis supaya menyembah patung itu. Kalau sayang ke orang tua, kena sembah patung ni. Akhirnya dilantik patung menjadi Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah maka syariat Nabi Muhammad SAW mengharamkan penggunaan patung, supaya jangan jadi sesat. Termasuklah memuja gambar, ini diharamkan oleh syarak. Puja gambar, orang yang kita sanjung, ini diharamkan oleh syarak. Tak boleh, jangan terlajak, tak boleh sekali-kali. Dan tak digalakkan gambar-gambar ni. Wa qad adallu katsira, dan mereka itu menyesatkan orang ramai dengan kesesatan yang sebanyak-banyaknya. Dahlah sesat, menyesatkan orang lain pula, menyesatkan pengikut-pengikut. Pemimpin menyesatkan pengikut, orang tua menyesatkan budak-budak. Wala tazidiz zalimina illa dalala, dan tidak menambahkan kepada orang yang zalim itu mereka menjadi lebih sesat, wahai Tuhan. Makin lama makin sesat, wahai Tuhanku. Ini pengaduan Nabi Nuh alaihi salam. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma khati'atihim, daripada dosa-dosa yang mereka buat. Khati'atihim ataupun khatayahum, boleh dibaca dengan dua bacaan. Mengikut bacaan Abu Amr, khatayahum. Mimma khatayahum ughriqu fa udkhilu nara. Mengikut bacaan jumhur ulama, khati'atihim makna dia sama je. Kalau khatayahum dia bukan jam' taksir, khati'atihim jama' muannas salim, maknanya satu saja. Dari segi ilmu nahwu, ilmu nahwunya makna satu saja. Dengan sebab dosa-dosa yang mereka buat, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah dengan taupan yang besar yang membinasakan mereka semuanya. Kerana manusia yang ada pada masa kawasan itu saja, tak ada manusia lain. Ahli sejarah menganggarkan negeri Nabi Nuh ialah kawasan negeri Iraq. Iraq sekarang, Iraq sampai ke Turki, sampai ke Syam, itu kawasan negeri kaum Nuh. Itulah kawasan yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Tanah lain tak ada manusia lagi pada masa itu. Manusia yang ada pada hari ini adalah berzuriat anak-anak Nabi Nuh, yang dilahirkan berzuriat Nabi Nuh, yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang ada pada hari ini. Semua yang kafir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa udkhilu nara,
mereka dimasukkan ke dalam neraka. Selepas tenggelam, masuk neraka. Ayat ini menjadi dalil adanya seksa kubur sebelum seksa pada hari kiamat kelak. Ini mengikut pandangan yang asah isi kebanyakan ulama. Di sana ada yang mengatakan lepas mati masuk neraka tu masuk neraka hari kiamat. Ada yang mengatakan demikian. Pendapat tu dhaif, lemah. Yang kuatnya belum pada hari kiamat tu dah masuk neraka dah. Ada seksa kubur. Ini pendapat yang asal adanya seksa kubur. Di antaranya ayat ini. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, mereka dimasukkan ke dalam neraka selepas tenggelam itu. Menunjukkan adanya seksa kubur. Falam yajidu lahum, maka mereka tidak dapat untuk mereka min dunillahi ansara, selain Allah yang boleh menolong mereka. Tidak ada siapa yang boleh menolong mereka malaikat Allah. Dah mereka lawan Allah Ta'ala, siapa dia lagi nak tolong? Kalau dia Allah Ta'ala lawan Allah Ta'ala, tak dapat pertolongan Allah. Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Dan berkatalah Nuh, Allah Ta'ala menyebut doa Nabi Nuh lagi, la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, janganlah engkau tinggal di atas muka bumi ini tempat bagi orang kafir, wahai Tuhan. Jangan beri tempat pada mereka, wahai Tuhan. Doa Nabi Nuh. Doa inilah menyebabkan Nabi Nuh tak sanggup nak beri syafaat pada hari kiamat kelak. Dia menganggap dia bersalah, doa dibinasakan semuanya. Dia menganggap begitu, padahal diizin oleh Allah Ta'ala. Innaka intadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, jika engkau tinggal mereka, mereka menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka beranak, mereka melahirkan anak-anak yang jahat dan kafir. Mengikut riwayat para ulama, Nabi Nuh doa ni, ada seorang orang tua, dia galah anak dia. Nabi Nuh berdakwah. Lepas tu orang tua tu kata, inilah yang menyesatkan ayah dia dulu, menyesatkan tok kiri dia dulu. Anak tu turun ambil tagur Nabi Nuh. Budak tu pun tagur Nabi Nuh. Itu jahatnya, daripada tok kiri siapa anak siapa ayah, jahat habis, tak ada lagi beriman. Nabi Nuh merayu, wahai Tuhan, tak ada lagi yang beriman, wahai Tuhan. Kalau melahirkan anak pun anak yang kafir, tak ada harapan beriman lagi. Mengikut riwayat setengah ulama, Allah Ta'ala jadikan mereka tidak melahirkan anak selama 70 tahun. Kaum Nabi Nuh tak beranak lagi. 70 tahun tak ada yang melahirkan anak. Dengan makna yang ditenggelamkan adalah mereka yang tua, tak ada kanak-kanak. Ini mengikut riwayat sebagian ulama. Ada ulama mengatakan ada kanak-kanak, kanak-kanak ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu mengikut satu riwayat yang lain. Mengikut riwayatnya, Allah Ta'ala jadikan mereka putus tak melahirkan anak zuriat selama 70 tahun. Ada kata 40 tahun, khilaf ulama. Ada kata ada, dan Allah Ta'ala jadikan kanak-kanak tidak dimasukkan ke dalam mereka, kerana Allah Ta'ala tidak mengazabkan mereka yang tak mukallaf. Seterusnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah kepadaku, wali walidayya, dan kepada kedua ibu bapa pun. Dua ibu bapa Nabi Nuh beriman, ayah dia beriman, mak dia beriman. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, dan kepada ibu dan ayahku, kedua ibu bapaku, dan kepada siapa yang masuk ke dalam rumahku, mukminan yang beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, wahai Tuhan, sehingga hari kiamat. Termasuk kita. Nabi Nuh doa, wahai Tuhan, ampunilah yang beriman sampai hari kiamat, lelaki dan perempuan. Wahai Tuhanku, wala tazidiz zalimina illa tabara, dan tidaklah menambahkan kepada orang yang zalim itu malaikat kebinasaan, wahai Tuhan. Dengan mana kalau orang untuk memelihara iman dia, jaga iman dia, tidak membatalkan iman dia dengan cakap-cakap yang membatalkan dua kalimah syahadah,
maka dia termasuk dalam doa Nabi Nuh alaihi salam. Kecuali orang yang batal iman dia. Beriman, pergi cakap benda bukan-bukan. Islam tak boleh pakai, Islam tak boleh ikut semua, ikut separuh-separuh. Ini membatalkan iman. Jadi kita kena jaga perkara yang supaya tak buat perkara yang membatalkan iman. Maka masuklah kita dalam doa malaikat dan doa nabi-nabi kepada orang yang beriman, termasuk doa Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam.